Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hayati dan rakan-rakan sekalian. Saya mewakili kumpulan 8 akan berkongsi tentang Selat Melaka dan penjajahan Bugis. Jadi, ayolah sama-sama kita saksikan video daripada kumpulan kami. Selat Melaka merupakan selat yang terkenal sebagai laluan kapal-kapal dagangan yang sentiasa berulang-alik ke destinasi pelabuhan-pelabuhan tertentu sekitar Nusantara. Melaka juga turut dikategorikan sebagai kawasan perairan yang dipenuhi dengan aktiviti perdagangan dan peperangan di antara pelbagai kuasa tempatan dan juga penjajah Eropah. Selepas penjajah barat tiba di Selat Melaka dengan tujuan untuk berdagang dan bukannya untuk mencari perdamaian, perairan Selat Melaka yang dahulunya membiru mula bertukar menjadi merah kerana mereka menggulingkan kerajaan, memonopoli dan menguasai aktiviti perdagangan. Dalam usaha menyelamatkan bangsa mereka daripada tawanan orang Eropah, konflik telah tercetus dan berlakunya peperangan demi peperangan antara orang Melayu dan orang Barat. Kekuatan teknologi serta kemajuan yang dicapai oleh orang Barat dipergunakan untuk merampas dan menjajah. Tindakan ini dianggap sangat berbeza dengan cara pemikiran orang Asia yang memiliki tamadun dan teknologi yang setara dengan orang Barat. Tetapi datang ke Selat Melaka dan kawasan perairan Melayu yang lain dengan niat untuk mencapai pertanian melalui perdagangan dan perniagaan. Orang Bugis dikenali sebagai pelaut, pelayar, penjajah dan pedagang, khasnya dalam kalangan rumpun Melayu Nusantara. Istilah pasompe atau merantau adalah aktiviti nekat yang berdarjah tinggi dan sentiasa tertanam dalam diri mereka. Gejala sosial yang menimpa, kedudukan ekonomi yang daif dan kepimpinan yang bermasalah menyebabkan jiwa mereka sentiasa memberontak. Masyarakat Bugis terkenal sebagai sebuah masyarakat yang kuat berpegang pada martabat atau harga diri. Setiap dari mereka wajib menjaga reputasi diri, keluarga dan masyarakatnya. Mereka berpegang pada panduan hidup jika berlayar di negeri lain. Isi dirimu dengan rasa malu. Justru oleh sebab rasa malulah sehingga seseorang disebut manusia. Oleh itu, salah satu cara menjaga maruah diri ialah dengan cara mengelakkan diri dari gejala malu. Budaya merantau dalam kalangan orang Bugis berkait rapat dengan sebab dan matlamat mereka berpasompe. Faktor untuk mempertingkatkan status sosial dan ekonomi diri dan keluarga telah disemat dalam sanubari dan pemikiran mereka. Namun, hal ini kurang dipahami kerana amalan utama pertebaran masyarakat Bugis disebabkan ketidakstabilan politik di selatan Sulawesi. Hal ini menyebabkan aspek sejarah dan sosial. Sejarah sosial dan ekonomi tidak begitu berkembang. Bugis merupakan suku kaum yang banyak membina diaspora di tanah leluhur mereka. Sekiranya mereka meninggalkan kampung halaman, mereka tidak akan kembali lagi. Dan di mana perahu mereka sampai, di situlah mereka akan mendirikan perkampungan yang baharu. Orang Melayu Nusantara dibicarakan mampu berlayar hingga ke benua Afrika pada abad ke-5 dalam buku Penjelajah Bahari karya Robert Dickberg. Kemampuan menakjubkan tentang teknologi perkapalan dan sistem navigasi Melayu menandingi Columbus dan Cheng Ho. Jelaslah tamadun mereka terbentuk daripada aktiviti maritim dan daratan. Menurut Prof. Leona Andaya, mengenai kajiannya berkaitan orang Melayu Bugis di Nusantara, masyarakat Melayu harus dikaitkan dengan kawasan perairan mereka. Orang Bugis telah menunjukkan kejayaan mereka dengan memperbaiki kehidupannya setelah berhijrah ke tanah seberang lain, khususnya di bahagian barat Nusantara. Keterlibatan orang Bugis ini amat mahir dalam bidang pelayaran, perdagangan, diplomatik dan kepimpinan. Sebagai peneroka dan pembina penempasan, orang Bugis adalah antara kumpulan peneroka dari Nusantara yang berjasa memberi sumbangan kepada pembangunan kampung tradisional. Penempatan masyarakat Bugis di Malaysia ini telah dapat dikesan sejak abad ke-17 lagi, khususnya kepada orang Johor dan juga Selangor. Kehadiran mereka adalah berterusan sehingga menjelang Perang Dunia Kedua yang mana didapati negara Johor dan Sabah semakin banyak kampung-kampung baru yang dibuka oleh orang-orang Bugis.
Orang Bugis juga sering melakukan aktiviti perdagangan di kawasan Selat Melaka. Hal ini membuatkan aktiviti perdagangan mereka terbukti menonjol. Melalui dokumen kolonial dan peribumi keturunan Bugis, mendapati bahawa kejayaan orang-orang Bugis dalam bidang perdagangan adalah kerana sifat dan sikap mereka yang tulus. Ciri-ciri kehidupan orang-orang Bugis ini sentiasa dipantau oleh orang-orang asing iaitu orang Eropah. Kejayaan orang Bugis seperti pemimpin di tanah seberang seperti Johor dan Selangor biasanya hanya merujuk kepada peranan anak Raja Bugis 5 bersaudara. Selain berjaya menempatkan diri sebagai pentadbir dan pemerintah, mereka juga dapat mengahwini puteri-puteri raja tempatan seperti Kedah, Johor Riau dan Kalimantan. Orang Bugis dapat memasuki negeri Melayu dengan bebas kerana setiap negeri Melayu memang menggalakkan kedatangan perantau dan pedagang. Hal ini kerana kekuatan dan kemakmuran sesebuah negeri adalah bergantung kepada ramainya rakyat atau penyokong yang boleh membantu dari segi pembangunan ekonomi. Tambahan pula, orang Bugis memiliki teknologi membuat perahu dan kapal yang cukup canggih yang digunakan untuk tujuan berlayar dan berniaga sehingga di luar perairan Nusantara. Menurut kenyataan Francis Light pada tahun 1764, mereka adalah saudagar-saudagar yang terbaik di Kepulauan Timur. Nilai kargo mereka yang begitu tinggi menyebabkan ketibaan mereka sentiasa ditunggu-tunggu oleh semua kaum peniaga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Bugis yang boleh membawa kepada kejayaan sesebuah pelabuhan. Selain itu, sejak abad ke-16, orang-orang Eropah seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis turut mengakui bahawa orang Bugis mempunyai kecekapan dan kemampuan dalam bidang pelayaran. Malahan sehingga kini tokoh sarjana Amerika seperti Prof. Andaya, Perancis Dr. Pelras dan di peringkat lokal seperti Prof. Andi Zainal Abidin masih berminat untuk menyelidik tentang persepsi orang Bugis Makassar terhadap kehidupan mereka di laut. Sesungguhnya orang laut di Selat Melaka yang menjadi penyokong kuat kepada Sultan Melaka, Johor dan Riau adalah berasal daripada Sulawesi. Pahlawan-pahlawan yang berketurunan Bugis juga antara pihak yang mempertahankan Melaka dari Portugis. Kumpulannya, orang Bugis yang dikenali sebagai pelaut, pelayar, penjajah dan pedagang juga dikatakan sebagai masyarakat yang kuat berpegang pada martabat atau harga diri kerana mereka sering merantau dan meneroka untuk mempertingkatkan status sosial serta ekonomi diri dan keluarga. Selain itu, orang Bugis turut memainkan peranan yang penting dalam perdagangan serta berjasa dengan menyumbang kepada pembangunan kampung tradisional di tempat-tempat seperti Johor dan Selangor. Kehadiran orang Bugis secara berterusan ini menjadi asbab kepada banyak pembukaan kampung baru di Johor dan Sabah menjelang Perang Dunia Kedua. Bukan itu sahaja, orang-orang Bugis yang terdiri daripada anak-anak Raja Bugis 5 bersaudara juga dapat mengahwini puteri-puteri raja tempatan dan mereka juga berjaya menjadi pemimpin serta pentadbir. Di samping itu, Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis turut mengakui kecekapan dan kemampuan orang Bugis dalam pelayaran kerana mereka memiliki teknologi pembuatan kapal dan perahu layar yang canggih. Tegasnya, peranan orang Bugis dan perairan Nusantara sangat penting kepada Selat Melaka.